Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Salam, Sir. Okey, hari ni kita nak pergi ke bahagian pengiraan Okey, contoh soalan nombor 4 ni. Okey, sebenarnya soalan-soalan pengiraan ni korang dah belajar masa sekolah rendah, tapi dia sekarang ni dia dah bagi konsep dalam formula lah. Okey, so jika amount faedah mudah untuk RM500, 400 setahun ialah RM35. Cari tempoh masa simpanan tersebut. Okey, berapa lama disimpan? So kita akan pakai formula I sama dengan P R T. I itu interest iaitu 5 ni interest iaitu RM35. P itu stands for principal iaitu RM500. Maksudnya berapa lama duit yang mula-mula disimpan, principal. Okey. R2 stands for berapa peratus interest iaitu 4, tapi kena tukarkan per 100. Okay, T tu stands for tempoh tempoh masa. So nanti kita tengok macam mana dia buat. Okay, so 35 sama dengan 5 kali 4 20 T. So T sama dengan 35 bahagi 20. Okey, dapat berapa? Tolong kira 35 bahagi 20. RM35 bagi 20 dapat berapa? 1.75. 1.75. Okey. 1.75 ni 1 tahun. Berapa bulan ni? Ni 1.75 tahun. Okay, nak tahu berapa bulan? 0.75 darabkan dengan 12. Okey, korang dapat berapa? Cuba kira. Dapat berapa? 9. Maksudnya dia simpan selama 1 tahun 9 bulan. Baru dapat RM35. Okey. Sebagai contoh, sekarang ni popular SSPN. SSPN? Tahu tak SSPN? Tak. SSPN, tak tahu. Popular sekarang ni, orang banyak simpan duit kat SSPN. Sama juga dia bagi kadar dividen dia 4%. Sama juga. Okey, saya baru buka kat anak saya seorang. Contoh saya bagi prinsipal dia, saya simpan 1,000. Okey. Interest dia 4%. Dia setahunan. Setiap dia punya tempoh simpanan kena simpan selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi cuba korang dah dapat berapa? Dapat berapa ya? Dah berapa tadi, Sir? 3 tahun? 3 tahun. Okey. 120 betul tak? Betul tak? Betul. Maksudnya lepas 3 tahun, jumlah duit yang untuk anak saya tu 1,120. Selepas 3 tahun lah. Sebab dia tak boleh keluar duit selama 3 tahun. Okey, sebab kalau setahun tu dia kata minimum boleh dapat 4%. Okey. Tu kalau kita simpan selama 3 tahun lah, tapi bukan kalau saya tak tambah, kalau ada tambahan lagi pula. Okey. Tu untuk nombor 4. Okey, cari nilai prinsipal iaitu P.
Bagi faedah mudah, sejumlah Y yang disimpan selama 2% iaitu R untuk 4 tahun. Okey, faedah dia dapat 729. Maksudnya I sama dengan PRT. So dia punya I dia, interest dia iaitu RM729. Prinsipal kita nak cari R dia adalah 2%. Okey, disimpan selama 4 tahun. Okey. Kalau korang tak nak kecilkan, korang boleh terus je. Dapat 8%. Okey. Okey, bawa ke sebelah. Jadi korang akan dapat RM729 bahagi 8%. Okey, cuba kira dapat berapa? Dalam perpuluhan ke apa? perpuluhan. 9112.5. 9,000 disimpan. Banyak. Itu selama 4 tahun. Samalah tadi. Tadi kalau okey, tadi kan kira answer tadi 1,000. Kalau 3 tahun 120. Maksudnya setahun RM40 lah. Kalau sesimpan 10,000. Maksudnya RM400. Kan? Itu simpan untuk simpan untuk setahun. Kalau maksudnya kalau sesimpan 20,000 800 setahun. Kalau sesimpan selama 10 tahun so macam itulah. Biasa simpanan ni orang simpan untuk satu tempoh yang lama, bukan satu tempoh yang sekejap-sekejap. Okey? Kita simpan duit ni memang maksudnya kita tak nak gunalah duit tu. Tu tujuan dia. Okey, jom tengok nombor 6. Jika amount faedah mudah, okey, amount faedah mudah maksudnya I. Ni T. Ni P, principal. T 4 tahun, faedah dia I. So kita cari R kat sini. I sama dengan P RT. I dia 500. Principal, I dia 500 pula. I dia tadi 250 ya. Principal dia, duit yang asal dia ialah RM500. Okey, ingat interest dia kena per 100. Macam tu. Tahun dia 4 tahun. Potong yang mana patut dipotong. So 250 sama dengan 20 R. R sama dengan 250 bahagikan dengan 20. Okey, berapa? Kita 12.5. 12.5%. Banyak ni. Banyak ni 12.5%. Okey, memang ada bank yang bahagi belas-belas persen ada. Kalau kat Malaysia, contohnya bank rakyat. Contohnya bank rakyat lah. Okey. Contohnya 12 macam Sir pun pernah Sir pun ada simpan duit dekat kat bank rakyat. Tapi dia bukan simpan duit. Dia kita panggil saham. Biasa dulu Sir pernah dapat paling rendah peratus 12%. Paling rendah. Tapi nak beli saham dia bukan senang lah. Okey, itu Sir beli pun sebab tiba-tiba dia buka, belilah. Beli, tiba-tiba dia buka, duit kat poket ada banyak tu je. Masukkanlah apa yang ada. Okey, kalau siapa masukkan banyak, untunglah dia. Okey. Sir, kalau yang apa ni, yang bank rakyat tadi tu yang peratus yang 12 tu akaun biasa ke apa? Saham.
Bukan akaun biasa. Akaun biasa tak dapat. Akaun biasa tak dapat. Akaun biasa 1% macam tu je. Kalau saham ni sesuatu, kalau saham bank ni macam bank rakyat selalunya buka saham. Macam bukan senang lah nak dapat saham je tu, bukan senang. Okay, dia kena ada buka, baru dibuka sebab saham ni duit kita laburkan pada sesuatu institusi. Maksudnya duit kita tu dia akan gunakan untuk pelaburan dia. Untuk contoh dia berikan pinjaman ke. Kan bila orang buat pinjaman dia akan bayar interest. Interest tu macam kadar faedah. Macam kadar faedah tu macam pengurusan. Jadi dia akan dapat baliklah keuntungan dari situ. So keuntungan yang dia dapat tu dia akan beri pada kita lah sebagai pemegang saham. Okay, benda yang senang lah. Maksudnya kalau ada buka baru ada buka, ataupun ada orang lepaskan saham tu ke baru kita boleh dapat. Tapi bukan benda yang senang lah. Sesimpan pun dah lebih 5 tahun dah. Banyak tu juga, tak boleh nak tambah. Okay. Okay, tengok nombor 7. Sekiranya kadar faedah mudah meningkat daripada 7.5% sehingga 8%, kemampuan faedah tahunan telah naik sebanyak RM350. Berapakah nilai prinsipal? Okey. Saya nak tanya korang, 7.5% naik ke 8%, berapa peratus dia naik? 0.5 lah. Alright, okay, good. So, 0.5% tu adalah bersamaan dengan RM RM350. Okey. Okey, bersamaan RM350. Okey, itu 0.5%. Okey, sekarang ni bila dia nak minta nilai prinsipal, maksudnya dia nak nilai 100%. Dia nak nilai 100%. Okey, 0.5% sama dengan 350. Kalau saya nak 1%, sama dengan berapa? 1%. Oh, 700 lah. Alright, okay, good. 700. Bermaksud kalau saya nak 100%, Darab 7. Darab 700. 700 darab 1% 700. 310. Darab 10. 1 ke 100 darab berapa? Darab 100. Darab 100. Darab 100. So berapa? 70,000 betul? Okey. Korang masih gagap-gagap lagi nak jadi pegawai bank? Ikut je lah. Okey lah, kalau saya tak buat tuition, saya boleh jadi pegawai bank lah. Ada banyak. Alright, okey. Itu cara kira dia lah. Sebab ini kalau kita nak minta prinsipal, dia nak nilai prinsipal, maksudnya nilai asal, bermaksud kita nak 100%. 1% tu bermaksud dia nak katakan nilai asal. Alright. Okey. Okey, kita ke nombor 8. Okay, sebelum tu saya nak tengok kedatangan. Ambil gambar, bukti. Alright, let's go. Okay, nombor 8. Sekiranya kadar faedah mudah ke atas RM3,200 selama 1.5 tahun adalah RM252. Okay. Maksudnya kita kena cari dia punya faedah.
ataupun interest. Maksudnya I sama dengan PRT. Ini adalah dia punya principle, iaitu principle stands for duit asal P. Ini stands for untuk T, ini untuk interest. So interest dia RM252. Duit yang asal disimpan RM3,200. Okey, kita nak cari R. R dia nanti kita cari. Okey, selama 1.5 tahun. Jadi kita potong kosong. 1.5 tahun bersamaan dengan berapa? 1.5 tahun bersamaan dengan berapa? 1,5 tahun. 1,5 tahun, 1 tahun setengah berapa bulan? 1 tahun setengah, berapa bulan? 18 bulan. 1 tahun 16 lah. 16. 1.5 18 kan? lah. 1 tahun setengah. Berapa 1 tahun berapa bulan? 1 12. tahun setengah. Yelah, 1 tahun 12 tahun. 12 saban 18. Betul lah. Tak boleh jadi 1 pengamal tahun masa ni. setengah. 1 tahun setengah berapa bulan? Berapa 6 tahun? bulan. 1 1 tahun berapa- 6 berapa- bulan. tahun 6 bulan. Apa korang macam cakap berminit pasal ni ke? Itu setengah tahun. Iya. Setengah. Sekata 1 tahun setengah. 1 tahun. Alik dulu. 1 tahun 6 bulan lah dia. 1 tahun 12 bulan kan? 1 tahun setengah. 1.5. Dia sebut 1 tahun setengah. Nasib Bukan baiklah aku setengah bukan rumah tahun. kau dia. Ya Allah. Aku stres saja. Itu setengah tahun baru 6 bulan kan? Tak apa Ifah. Dia orang tak ada jadi pegawai bank. Maksudnya Ifah ni kena jadi pegawai bank juga ni. Oi. Ah. Pening kepala. Okey, dengan saya sebut 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, setengah tu 6 bulan. Ayat dia macam tu. Kalau kau ingat. orang pergi ke bank, korang cakap berbelit-belit orang Ingat bank tak mas semua. Oh, tanya setengah je ke? 1 tahun setengah. setahunnya yang setengah. Bahaya betul ni. Oh, patutlah. Orang cakap dengan pegawai bank tu dengar pening. Korang faham. Masuk. Kita belum sampai pinjaman lagi ni. Kalau cerita pasal pinjaman, Sorry. korang lagilah berbelit-belit dia. Kalau korang tak faham, korang dengar berbelit. Korang dengar je. Lepas tu kena tipu pun senang. Okey, jadi dia akan dapat 5.25%. Okey. Kita hari ni mungkin kita buat I sama dengan PRT, tengok sempat tak masuk. Sebab sekarang ni semua cerita pasal simpan dulu. Kalau nak buat hutang kena simpan duit dulu. Simpan duit dulu baru boleh buat hutang. Kalau kita cerita simpan duit ni bukan benda yang mudah kan. Sekarang ni kalau orang simpan duit ni, biasanya orang kerja, bila dia dapat kerja, kalau korang pun sama je, dapat je kerja, benda pertama yang korang akan beli, apa dia? Apa iPhone baru kot. bila banyak duit dia lupa pula. Entah. Apa Ali? Handphone baru. Handphone baru. Bila kerja, sekarang pun boleh dapat. Bila kerja? Dah ada Bila kerja, dapat gaji, benda pertama beli apa? Beli Hani beli makanan. Wah. Kau tak makan ke? Aku beli rumah, tipulah Kemal. Jawapan tepat, Aiman Shah, kereta. Kereta dulu ke? buat apa kena beli kereta dulu? Benda yang kau nak guna setiap hari. Okey. Aku dah. Jawapan Ifah tu betul. Betul. Tapi secara Saya terbodoh lah. cari prinsip. Okay, sekejap, bagi saya habis kirakan dulu. Ni pentingnya bab ni.
Okey, sebab tu penting apa? Okey, kalau 5 bulan, korang tak boleh letak kat sini 5. Korang kena letak 5/12. Kenapa saya letak 5/12? Sebab dia nak dalam tahun. Yes, dalam tahun. Tolonglah Darab. Nanti saya cerita pasal tadi. Darab dia. Allah. Apa benda tu? Kalkulatornya jauh banget. Ipa jangan kantoi Ipa. Apa? Kau simpan dekat rumah, kau balik kampung. Banyak saya tak tahu. Dia tengah Baliklah. sambut birthday ayah dia. Online kat mana-mana pun boleh kan. Ya. 262.5 Ya, 262 perpuluhan 5. Perpuluhan 5. Kelebihan kelas online ni kat mana kau boleh kelas. Oh tak apa, tak apa. Kali ni dalam bilik terus. Tak nak ambil gambar. Malas, nanti lambat. Biasa anak murid pun ramai yang dah bekerja, benda pertama yang dia akan beli kereta. Itu benda yang biasa saya biasa dengar. Kereta Biasa. apa? Sport car. Macam-macam kereta lah anak-anak murid seni kan. Okey. Honda, Jadi- Honda. Biasa kalau orang Malaysia kalau sebut mesti Honda. Okey, orang Malaysia memang. Honda Civic. Kalau pergi Honda Jepun Silencer. orang gelak je. Wah, Malaysia Honda. Korang boleh check kat internet, cari kat Google, kat YouTube, tengok kereta yang paling ramai orang beli kat Jepun, kereta Bawa apa. cakap. Myvi. Beli King. Beli Myvi nanti boleh terbang. Okey. Tak payah naik kapal terbang. MIV udah banjir pun boleh kan? Kalau banjir okey tu. MPV. Okey. Biasa orang akan beli kereta pertama kali. Okey, sebagai orang yang ada ilmu, saya akan nasihatkan korang, benda pertama bila korang dapat gaji, setelah korang simpan gaji, kalau gaji korang ada cukup, korang simpan duit, ada simpanan yang banyak, antara 3 hingga setahun, korang patut beli rumah dahulu. Okey? Benda yang pertama, sebab kenapa saya kata tak perlu kereta tu bukan satu benda yang perlu. Sebab kalau kawasan rumah korang ni, kalau contoh kita sekarang ni, bas ada betul? Kalau siapa yang ada duduk Kelang, ada LRT betul? Grab pun ada. Grab ada. Macam-macam lah, Grab, Uber lah, segala apa benda lah kan. Nampak? Jadi benda kereta ni sebenarnya perlu bila kawasan tu memang susah untuk dicapai dengan menggunakan kenderaan. Okey, habis tu macam mana saya nak balik kampung? Kan? Macam mana saya nak balik kampung? Kalau korang belum kahwin lagi, boleh balik kampung naik apa? Bas. Naik je lah apa. Naik kereta api, naik basikal. Banyak Wah, benda. basikal. Terus. Basikal tu kalau kampung belakang rumah. Balik Bahar naik basikal Ipa, boleh kan? Tak boleh sir. Ipa boleh se. Hari tu. Ipa boleh se. Dia jago. Mana? Flight. Pun berjam tau. Naik flight. Kan? Hari tu balik sampai pukul 5. Lambat juga. Itulah patutnya kena naik basikal. Oi, nanti malam sampai tu. Dan kalau jam, Bukan basikal malam sampai, hari-hari. kan? Kalau naik basikal, jam, basikal sampai dulu. Dia penat faham tu nak panjat tu penat lah. Nanti turun tu lepas je, laju je. Pening. Jalan pusing-pusing. Okey. Siapa yang kampung dekat, baik naik basikal je. Baik jangkang nanti lah. Dekat Okey. Kita terus ke nombor 10. Okey, tadi interest yang biasa. Okey, ini kita panggil faedah compound. Bukan compound ni biasa orang dengar, denda ke? Bukan. Kalau tak salah faedah compound ni dia macam simpanan, macam kalau korang pernah dengar ASB, tabung haji, pernah dengar? Nah, Tabung haji saya tak bawa juga. Tabung haji buku kuning tapi dah tak ada buku dah.
ASB buku warna biru pun tak ada pakai buku dah. Semua online sekarang ni. Okay. Sebab itulah sekarang kita ni, korang ni nanti kena faham apa maksud sistem online tu, kena faham. Sebab bila korang esok, korang dah 18 tahun, korang dah masuk 17 tahun, korang dah habis PM, kan? Korang dah masuk universiti, korang masuk matrikulasi, korang masuk asasi, korang masuk politeknik, korang kena dah ada akaun sendiri. Bila ada akaun sendiri, dah ada kad sendiri. Jadi, macam mana parent korang nak hantar duit, dia akan masuk secara transfer. Maksudnya korang nak beli apa-apa, dah tak perlu dah. Bayar pakai kad. Yang dia sukakan itu kan, pakai kad. Nombor belakang tu macam mana. Apa? Kad debit ke? Dah guna? Tak jumpa warna apa Ada Kad banyak. debit ikut Dah bank. try cari tapi banyak jenis Ikut kad. bank ada. Dia ikut bank. Pandai-pandai dah kau cari nanti. Kalau CIMB warna merah. So jangan bagi tahu. Candy warna merah. Maybank? Dia ada macam kalau ada warna kelabu dengan lambang-lambang apple, color apple. Cherry ke? Rambut-rambut cherry, apple. Biru. Kalau bank Islam putih merah. Ya Allah, habis dah. Habis dah. Oh. Bank putih juga. BSL warna kelabu. Warna kelabu. Weh, jangan Sebagai- tulis. Lagi? Ya Allah, tulis. Ceti nak ceti? Ceti apa? Korang semua tak tahu ke ceti pun benda? Chatting. Apa dengar tak ingat? Cheating. Kan, ceti. Warna biru. Warna biru. Entahlah. Ceti Elias Ahlong. Tu sejenis Oh. bank ke? Oh, Aduh lah korang ni. dia. Dia ayat last. Apa tu? Apa tu? Ahlong. Islong. Along. Ahlong. Kenapa ngalong? Okey, tak tahu. Ni pinjaman secara haram lah. Tak. Oh. Lela lah kau ni. Yang kalau tengok Oh, along. Ya. yang elektrik kan. Tak bunuh-bunuh telefon ni gantung-gantung tu pinjaman pinjam 1,000 bayar 1,000 pinjam yang itulah dia tu Ahlong. Kan kami memang nak tolong. Tu Ahlong. Ahlong ni bahaya. Biasanya orang pinjam ni dia punya interest sangat tinggi. Tapi kalau tak dapat bayar memang pening. Ya. Memang pening okey. Lepas tu bayar tu banyak. Dia punya proses tu bukan senang sebab saya tahu keluarga saya pernah pinjam Ahlong ni dulu masa zaman-zaman sekecil. Jadi dia akan pegang kita punya kad bank. Kad bank tu dia akan pegang, dia akan keluarkan gaji kita sehingga habis pinjaman tu. Baru dipulangkan balik kad bank tu. Dah tu kalau tak ada kad bank macam mana? Yang jadi merempat. Berlipat. Tak boleh lah pinjam. Lebih tu dekat drama tu tak kerja dapat je. Dia tu drama dia. Itu Oh. Ahlong yang lebih Tak ganas. sama. Ahlong yang lebih ganas. Ganas. Okey, Ahlong ni biasanya dikaitkan dengan satu bangsa. Ceti ni pun biasa dikaitkan dengan satu Cina. bangsa. Ceti? India. India. Amat. Alright. Tapi kalau kita pinjam, kita bayar, tak ada apa-apa sebenarnya. Cerita-cerita tu dia jadi isu sebab korang biasa tengok cerita tu, korang tengok macam dia membamparkan sisi-sisi yang ganas kan. Jadi tapi Dia memang masa kecil dulu pun memang pernah didatangi Ahlong kat rumah. Biasa. Kalau Dia tak buat bayar, apa? dia biasa dia tak bagi salam, dia goncang pagar je sebab dia tak tahu bagi salam. Loh, Bagi salam. ajarlah. Bang cakap Assalamualaikum dulu. Lepas tu dia Dapat datang pahala. kena menyorok, duduk bawah tingkap menyorok.
Diam. Takut. Okay. Okay. So, tapi sekarang lagi ganas Okay. So, kita seteruskan ke soalan nombor 10. So, N 3 tahun. Lepas tu dia punya interest dia 4%. Okay, so faedah compound macam mana kita kira dia? Ni menarik. Kalau kita nak kira simpanan kita kat yang sebut ASB semua tu tadi, kita boleh pakai formula ni. Okay. Formula ni memang saya sendiri pun tak hafal lagi. APHR. So macam mana guna? P tu adalah duit pertama yang first kita simpan. Biasa memang orang simpan kat ACB dia akan simpan dalam kuantiti yang banyak. Tengok dia bagi 5,000 dia simpan. Okey. Katalah dia punya dia dapat interest dia tu ataupun faedah dia selama 4% setahun, 4%. So dia simpan selama 3 tahun. 2 tahun. Okey. Sekarang cuba korang kira berapa jumlah duit yang dia ada sekarang? 562.432. Okey, P500 bukan 500,000. Nilai faedah compound. 624.32, betul tak? Ni jumlah duit dia. Selepas 3 tahun. Okey. So, kalau kau nak kira setahun, tetaplah 1 tahun. Okey. Ni faedah compound tu. Macam mana dikira faedah compound? Okey. Maksudnya, faedah contoh jadi saya ceritakan. Okey, kalau kita nak tengok berapa faedah yang dia dapat selama 3 tahun tu, dia tolaklah dengan 5,000 tu. Jadi, faedah yang dia dapat selepas 3 tahun ialah 624.32. Okey. Saya nak cerita sikit. Masa sekolah rendah, okey, saya tunjuk satu je lah. A dengan B soalan sama Masa sekolah rendah ada. Masa ni menggagau budak-budak macam Ifa, Akmal semua kan. Nak kira penuh whiteboard. Dulu tak ada formula ni. Okey, katakanlah kita nak dapatkan 624.32 sen ni. Okey, sekira 1 tahun 1 tahun. Tengok sekira. Dulu kita kira macam ni. Okey, yang pertama, tahun pertama 4% darabkan dengan 5,000. Okey. Tolong kira dapat berapa? 200. 200 200. Okey, jadi tahun pertama jumlah duit dia adalah 5,200. 5,200. Okey, ni tahun pertama. Okey, tahun kedua. 4% darabkan dengan 5,200 pula. Dapat berapa? 208. 280? 208. 208. 208. 208 je, sikitnya. Okey, sikit je. So, 5,200. Okey, tambah. So, dapat 5,408 ringgit. Okey, tahun ketiga. 4%. Darabkan dengan 5,408 ringgit. Dapat berapa? 216.32. 216.32 tambahkan dengan 5,408. Dapat berapa? 561. Sekejap salah. 562432. Sama tak dengan jawapan atas? Sama. 5624.32. Nampak? 2.
Cara dia kira ialah kita kena dapatkan jumlah dulu. Lepas tu tahun seterusnya dia kira jumlah baru. Nampak? Tahun seterusnya dia ambil jumlah yang ni pula, jumlah baru. Macam tadi yang I sama dengan PRT tadi. Dia tak, kalau kita simpan 5,000, tiap-tiap tahun dia kira 5,000 saja. Nampak? Kalau yang macam ni, dia bertambah. Kan? Nampak dia bertambah. Sebab tu orang suka simpan kat ASB, kat tabung haji. Sebab orang nak duit tu, dia punya simpanan dia tu, dikira juga terhadap baki yang terbaru. Okey, boleh faham? Biasanya I sama dengan PRT ni kalau tak salah sebanyak simpanan pada bank-bank tak salah se. Okey? Kalau tak salah se lah. Macam Ifah boleh tanya mak dia. Kalau tak salah se lah. Biasanya yang ni ASB, tabung haji, SSPN. Okey? Okey. Tengok ni kalau SSPN, kalau macam ASB yang dapat BSN yang dapat 1 juta tu. Kan? BSN tu 1% je. Sikit gila. Okey. Nampak? Sekarang kita ada formula ni. Jadi tak perlulah nak kira macam ni. Ingat kalau siapa yang tuition daripada sekolah rendah, dia perasan sekira 1 penuh whiteboard ni. Untuk kira faedah selepas berapa tahun. Nasib baik dia bagi 3 tahun. Kalau dia minta 10 tahun. Siapa lu sekolah rendah kan? Kan? Korang tengok sampai korang tak nak tengok dah. Tengok kan, ingat tak? Ya. Alright. Okay. Setahu korang memang tak suka simpan duit, korang suka belanja nanti dulu. Saya simpan. Okay, so kiraan dia sama, B dengan C kiraan dia tetap sama. Gunakan formula yang sama. Okay. Untuk nombor 11, sama juga masih kira formula yang sama. Okay. Tetapi dia letakkan syarat 2 tempat puluhan. Okay, masih juga kira formula yang sama, iaitu kita akan pakai formula sama dengan A sama dengan P 1 tambah R per 100, lepas tu kuasa dengan N. N ni 8 ni untuk R. N tu adalah 3 tahun. Ingat dia mesti dalam tahun Kalau dia bagi bulan, korang kena buat macam tadilah 5 per 12 ke contoh kan. 5 bulan. Okay, ni P ni stands for untuk principal, duit mula-mula yang dia simpan. Kalau korang gantikan tempat RM3,000. Ini banyak kalau 8% ni antara yang tinggi susah nak cari. Okay. Kalau ada tinggi-tinggi ni saya suka dengar. Okay. Orang-orang yang suka simpan duit, dia memang suka cari tempat yang boleh bagi pulangan yang lebih tinggi. Lagi bagus kalau tempat tu boleh memberi pulangan 100%. Ui, apa? Lagi. Pulangan 100%. Takkan kau tak nak, Ali? Nah, tapi macam scam je. Kenapa mustahil? Tak nak. Memang tak mungkin lah ada 100%. Nampak sangat scam. Kan? Okay, so nanti nombor 11 ni kita akan dapat jumlah duit dia adalah RM3,779.14 sen. Saya bundaran. Okey. 2 tempat perpuluhan je macam mana pula? Okey, sekejap Bunda. Itulah. Okey. 2 tempat perpuluhan je lah. 14 sen pun bagi seseorang yang suka simpan duit, sen ni penting tau. Tak boleh. Kena kira juga. Kena kira dalam faedah yang seterusnya. Dia tak nak rugi. Kalau sen kena kira. Okey. Dulu zaman dulu kalau kita bayar 14 sen,
Kan? Dia bagi balik kita 6 sen. Dulu sebab ada. Dulu kan ada duit sini 1 1 sen sen. tu. Yeah. Saya simpan mah duit tu. Jumpa. Tapi tak dia bila dia hapuskan duit 1 sen, dia yang ni dia akan bundarkan Auto jadi genap. 10 sen kan. Genap. Kalau 16 dia jadi 20 sen. Siapa yang 14 jadi 10 sen untung lah. Sebab dia bayar kurang. Oh, lah 10 sen je pun. Weh Ali. Kira weh. Patutlah. Nasib baik lah kan. Ali kan suka makan kat luar, makan kat Tesco kan. Bila Ali beli nasi ayam, katalah nasi ayam tu Suka nasi ayam sana. kata kalau nasi ayam tu Hijau dia dia sedap. jual ikut berat. Ikut jisim. Kan? Ali suka nasi ayam ke? Jual 500 gram. Tanya je lah, Tesco tu je lah. RM7. Kan? Ali beli. Dia ada penimbang. Ali cek kurang. 499. Kau berkira ke tidak? Alah. Jujur tu tak? Kau berkira ke tidak ni? Sepanjang saya mengenal Ali, ya dia berkira. Dia berkira se. Confirm. Bayar je lah. Bayar je. Tak boleh. Kalau saya sebagai peniaga, 1 gram tu haram. Haram. Kan? Saya dah letakkan kaki separuh kat neraka. Separuh dekat neraka. Separuh terus lah. Dia 1% lah. Kalau kau kurang 100 gram, memang masuk neraka terus. Okey. Nampak? Berniaga ni tak boleh main-main kalau timbang-timbang berat ni. Okey. Macam rumah teacher dengan teacher ni ada rambutan kita orang jual. Biasa kita jual 3 kilo RM10 kan. Biasa dengan teacher akan lebihkan dekat 100 gram lah. 10, 50 gram macam tu. Biasa. Sebab kita orang takkan pasti kurang. Sebab kalau fikirkan dosa pahala tu kurang jadi haram lah. Okey, ada hadis cik nak jadi ustaz pula. Pendengarkan. Tak ada. So ni Sebut kan Iman. Islam. Okey. So nombor 12 masih lagi benda yang sama, kiraan yang sama, guna formula yang sama, tetapi dia untuk cari R. Okey. So cari R, so A sama dengan P 1 tambah R per 100 darabkan dengan M. Okey, prinsipal dia berlabur sebanyak RM5,000 dan dia dapat RM5,800. RM800 lebih dia dapat. Okey, dia nak tanya berapa interest yang dia dapat. Yang ni susah sikit lah kira. Sebab kalau korang tengok, korang kena buka kurungan tu dulu. So, maksudnya 5,800. Okey, tengok je macam mana sekira. Bagikan dengan 5,000 dahulu. Cuba korang kira dapat berapa? Kenapa bagi 5,000 pula? Sebab ni darab. 1,400 Pindah. kan? Pindahkan. 1.16. Yang Alright. tu. Okey, 1.16. Okey, kuasa bawa ke sebelah, hilang kuasa. Terus hilang Bawa ke sebelah jadi apa? Terus hilang. Kuasa. Kuasa kan? Punca. Punca kuasa Dia lah. ni. bukan Dia. punca. Kan? Okey, so 1.16 punca dapat berapa tu? Punca kuasa 5, lemak. 1.16. Oh, panjangnya. Satu. Point 03. 1.03. Okey. So pindahkan 1 ke sebelah. R per 100. Kenapa jadi 1,000 tu terlebih?
1.03 tolak Tolak 1. satu. Okey, 1/100 sama dengan 0.3. 0.3. Oh, Ini 3. Darab 100. darab 100. So kita darab 3. 3%. 3% ni sikit lah. Okey. Sikit sangat. Kalau saya tak suka. Okey, tapi Dia memang banyak berapa sir? Kalau 800. 8. kita biasa simpan tempat paling banyak. Saya pernah dapat 13%, 16%. Berapa yang rakyat tadi? Oh, banyak. Tapi tak boleh simpan banyak. Dia had, dia ada had. Okey, macam dulu lah. ASB dulu 7%, 8% pernah ASB. Dulu. Sekarang 5 Dah, tak ingat. Sekarang 4 atau 5 kot. Tak ingat dah. Tak ber dah lama tak dengar ibu cakap. Standard kalau korang dengar 4% standard. Standard lah sekarang kalau orang dengar sekarang ni standard lah 4% ni dah kira bersyukur lah. Bersyukur dah. Dengan keadaan ekonomi sekarang. Okey. Sebab persen ni dia bergantung kalau contoh sekata ASB tu. ASB di bawah syarikat dia nama dia PNB. PNB ni Permodalan Nasional Berhad. Okey, Permodalan Nasional Berhad ni dia kena pandai laburkan duit kita tu untuk memberi peratus yang banyak. Contohnya dia laburkan dekat syarikat telekomunikasi, contohnya Digi ke, Telkom ke, dilaburkan kat syarikat-syarikat ni. So syarikat-syarikat ni akan memberi dividen kepada keuntungan dia, akan memberi sebahagian keuntungan syarikat kepada PNB. Lepas tu PNB akan orang kata memberi pula kadar dividen yang tinggi kepada SB dan diberi kepada pengguna yang menyimpan duit tu. Nampak? PNB buat apa tadi sir? Macam orang tengah je dia buat apa? Dia syarikat yang melaburkan duit kita. Kalau apa nama menara tu? Cuba kalau dia salah labur. Sebab itulah nak orang kerja dengan dia, orang-orang yang pakar. Dalam Orang pelaburan. bijak je. Kau tak salah rasa PNB ni, kejap saya tunjuk sesuatu. PNB ni dia mempunyai bangunan yang tertinggi di Malaysia tapi belum siap. Oh, bangunan yang baru yang tengah buat tu ke? Menara PNB 118 tak salah rasa. Yang tu. Lagi kira Kuala Lumpur. Lagi tinggi. Dah KCC tu dah sangat dah. Tak Tak apa. boleh naik lah. Renovate lah baru. Tinggikan lagi. Mana boleh renovate, nak tinggi dah tak boleh lah. Tu dia menara PNB. Yang tu. Tengah buat tu. Sebaru PKN minggu lepas. Memang tengah buat. Atas ni memang betul lah. Mana badan bawah dia? Warna biru tu. Dia macam transparent. Tapi Ingat kata terapung. Ni kaca. dia kaca. Dia pasang kaca lah tu. Pening. Bentuk macam Tengku Abdul Rahman Istiakan Merdeka. Tak nampak pun macam betul tu. Dia ada macam mana dia punya. Dia ada tunjuk kan. Adalah. Bentuk dia macam bentuk ni. Ada. Adalah. Boleh lah. Paling tinggi di Malaysia lah sekarang ni. Menara Kenapa dia buat KLCC tu transparent? menara berkembar tertinggi di dunia. Berkembar. Ni menara single lah. Dia sama dengan tu. Kau pernah nampak. Ni single. Kesian dia. Menara berkembar KLCC lah Ini paling kita punya sebelum ni kita ada satu lagi menara yang tertinggi. Dah siap juga menara apa tu nama dia? The Exchange. TRX. TRX Exchange. Betul tu yang Tun Razak Exchange. Nama dia Tun Razak Exchange. Contoh apa sir? Exchange, kenapa nama ni? Nama ni penting sebab nama yang bagus akan menarik pelaburan masuk.
Oh, Korang ingat suka-suka buat bangunan ni? macam mana boleh tarik pelabur pula? Okey, bangunan ni dia juga akan jadi pejabat PNB. Ha. Okey. Dia juga mungkin akan jadi hotel. Kat bawah. Tak, mungkin kat atas. Woi, tinggi sangat tu. Pejabat kat Gila bawah-bawah. best. Ha. Oh. Gayat tu. Ataupun pusat Kau je lah unit lah, macam KLCC, bawah dia ada Suria KLCC, betul? Benda tu. Mungkin Ah, juga dia akan punya jadi mall. pejabat. Pejabat kat atas. Pejabat-pejabat yang contohnya syarikat insurans ke sewa. Tengah lah kot. Macam dekat TRS ni kalau tak salah rasa yang sewa Prudential. Prudential Insurance. Kalau tak salah Prudential. Macam mana dia orang dapat duit ni? Hasil-hasil sewaan ni, hotel. Korang pergi tidur situ, korang bayar. Itulah keuntungan tu. Sewakan pejabat. Kan? Duit tu nanti dia bagi lekat pemegang saham, yang simpan duit kat SP. Nampak? Habis tu apa kaitan dengan nama boleh mempengaruhi pelaburan? Nama tu takkanlah nak bubuh nama Nama kau pula. Negara Samad ke, Oh, tak boleh lah. itu Aman. sangatlah menyakitkan. Aman. Siapa? Kena bubuh nama yang sesuai lah. Maksudnya nama Glamour. komersial. Kan? Nama komersial. Contohlah, saya tak pakai nama Sir. So biasa pakai kalau kau tengok FB Sir, nama Sir apa kan? Kau tahulah siapa yang tahu. Enterprise. Kan nama Sir pakai Zinan Putra. Itu nama komersial. Okey, faham Commercial. Komersial dipanggil. Nama komersial ni supaya nama tu orang luar pun boleh kenal. Okey? Sama lah orang telefon Sir sebab orang tengok FB kan. Orang tengok pasal pakai nama Zinan Putra. Hello, can I speak to Zinan Putra? Padahal tu bukan nama Sir. Itu nama Apa? Zina Putra? Putra. Oh, Putra. Oh. Tapi Zina, dia sebut Zina. Zinan. I think. Oh, Zinan. Entahlah. Zinan. Entah, aku tak dengar sangat. Oh, X. Oh, Pasal X Zinan. Macam Cina. C kot. C. Zinan ni tak salah majalah komik. Lah. Apa dah? Copyright. Putra ni sekolah dulu. Kan? Contoh Ali Teluk. Macam tak kena je. Memang tak kena. Kan? Sebab sekolah saya MRSM Kota Putra. Tak Putra je state. Okay? Itu jadilah Zinan Putra. Alright. Okay. Saya rasa kita dah nak habis dah simpan-simpan duit ni. Sebab saya tak sabar-sabar nak ajar korang macam mana buat hutang pula. Oh, hutang. Buat hutang. Dia ada cara beli kereta, bayar kereta bulan-bulan ada. Oh, pening kepala. Sir? Oh, sir. Yep. Kereta kita kena hutang dulu ke baru boleh? Kalau ada duit belilah cash. Oh, bukan sampai kena tahan ke apa tu Tak ada. Biasa kalau kita pergi bank, kita nak beli kereta, kalau kita nak bayar cash, dia biasa akan nasihat kita, dia akan cuba elak, dia akan cuba buat kita berhutang. Faham tak? Apa dia? Biasanya lah kalau kita beli kereta. Biasanya Tak nak bagi kita bayar full lah. Yep, betul. Sebab Kenapa? sebab kalau kita beli cash, dia akan dapat keuntungan yang rendah. Nak untung lah. Okay. Habis tu kalau hutang apa yang bezanya?
Hutangnya maksudnya kan dia bagi interest. Lagi lama kita lagi banyak lah. interest tu. Patutlah dapat untung tu. Okey, contoh saya tak ada contoh kat sini. Okey, saya bagi contoh soalan nombor 24. Ada. Nampak hutang kan? Saya tak sampai lagi tapi tunjuk kat korang. Ni dia. Ni pinjaman peribadi, tak ada ke kereta? Ada tak kereta? Semua bijak tak kereta lagi. Pinjam kereta kan? Tilam pun orang pinjam. Tilam. Wow. Ada asuran. Asal pula? Itu pun. Tilam harga 2,400. Bayar asuran lah. Wah, Bukan Apa murah. dalam apa tu? mahal now. Oh, mahal Kowe kuku pun ada buat ansuran tilam tau. Tahu. Oh, yang timah lah. Tak tahu ke? Tidur tu macam tidur kat istana. Best ke? Tak ada. Tak nak. Takkan nak tilam pun nak bayar hutang. Nanti kan sebab dia akan datang tiap-tiap 2 bulan cuci tilam kita tau. Malu dia cuci tilam kita. Air liur kita kan, peta air liur kita kan semua dicuci. Air tak apa lah. Peti ais, biasa orang hutang peti ais, tak biasa tengok ada. Kereta. Yes, jom nombor 8. Suka dengan kereta kan? Okay, jom tengok. Banyaknya. Puan Renuka. Perempuan mah suka buat hutang. Renungkan. Okey. Dia beli kereta. Okey, prinsipal hutang dia adalah 91,000. 91,000 biasanya kereta Toyota Wish. Toyota Wish. Ada kawan kita pakai Toyota Wish kat sini. Ayah dia pakai Toyota Wish. Ayah dia. Tak ada. Apa yang ni? Okey, ada. Mana ada? Bersuara. Ada. Ada pakai Toyota Wish. Nak Ayah tukar Aiman betul. Plate kereta pun saya ingat. Saya ingat. Itu 91,000. Okey, beliau telah membayar wang pendahuluan sebanyak 15%. Okey. Wang pendahuluan sebanyak 15%. Okey, sekarang kita nak kira wang pendahuluan ni kita panggil down payment. Okey. 15% kalikan dengan 91,000 berapa? 29. Oh, 15. 13,650. Okey, maksudnya dia ada simpanan, dia bayar dulu 13,650. Sekarang kita boleh beli kereta, tak payah bayar down payment pun boleh sekarang. Okey, tu kau kena tanya bank lah. Okey, so berapa yang dia akan hutang 91,000 ni? Kalau Myvi murah lagi lah. Okey, Kemal, Myvi kuning yang minat. Myvi dalam 40,000 paling mahal. Okey, tolak. So baki dia berapa yang kena bayar kat bank hutang? 77,350. 77,350. Okey, ni dia hutang kat bank. Okey, macam mana kita nak kira? Dia nak bayar 7 tahun. Ni 4% tahun. Sekarang lagi murah. Ini 4% sekarang ni kereta-kereta second hand je. Kalau macam Toyota Wish sekarang ni 2% je. 2 point berapa je persen? 2.1 je. Ni tinggi ni. Okey. Tinggi. Dia tengok kereta. Kadar faedah ni tengok kereta. Okey. So macam mana kita tahu bayaran bulanan dia? So kita kira dulu berapa jumlah hutang dia. Okey, P tu adalah 77,350. 1 tambah R dia adalah 4%. 4% ni tinggi
Okey. Berapa tahun dia nak bayar? 7 7. tahun. Okey, cuba kira. Berapa jumlah hutang dia? Berapa jumlah hutang dia? Cuba kira. RM563,108. Betul salah je. Sekejap. Patutnya lebih 77,000 tu. Lebih. Memang ni sikit nak kira dia rumit sikit. Aduh. Sekejap. Dapat tak? 90. 99,008. Ni hutang. Kurungan tertinggal. Ni hutang dia Ni jumlah hutang dia. Tadi dia nak bayar 7 tahun betul? Okey, 7 tahun sama dengan berapa bulan? Kalikan dengan 12. 44 lah. 84 bulan kan? Okey, korang mesti nak tahu berapa sebulan dia bayar kan? Bagi Yalah. 84. Bagi je lah. 99,008 bahagikan dengan 84 bulan. 1178.67. Biasa 67 tu memang tak boleh lah. Biasa orang bayar 1180. 65. Oh. Dia genapkan terus. Oh. Biasalah. Ni dia bayaran bulanan dia selama 7 tahun. 1178.67 sen. Samalah. Tadi Akmal kan. Dia nak tengok MyB kan. Tukarlah kat sini. Kalau dia tak nak bayar down payment, letak je 45,000. Tengok bulanan berapa. Okey. Ini kalau beli kereta. Secara kredit tu apa? Kredit tu hutang lah. Secara hutang? Hutang tu maksudnya kita bayar secara angsuran. Tapi kalau kita ada duit 91,000 tadi, kalau kita nak bayar penuh, boleh je, tak ada masalah. Boleh, tapi biasanya lah, yang sedengar lah, biasanya lah kan, biasa dia cuba elakkan lah untuk bank tu cuba bukan, kedai kereta tu cuba minta kita buat hutang lah. Tapi kalau kita nak bayar je lah cash. Motor. Okey, contoh tadi. Okey, ni kereta nampak 1178. Sebab itulah korang kena tahu bab ni. Peti ais. Peti ais pun tengoklah peti ais, ada orang dia nak bayar, dia bayarlah cash. Kan? Kalau peti ais pun bukannya murah sekarang ni. Okey, peti ais pun mahal-mahal. Kalau saya suka cari peti ais yang second hand. Macam mana saya cari peti ais yang second hand? Saya cari peti ais orang yang nak pindah rumah. Dia malas nak pindah rumah, saya ambil lah. Dia nak panas, malas nak pindahkan barang dia tu. Saya belilah. Wah. Memang ada Ataupun orang tu dia nak upgrade peti ais lain. Kalau saya suka cari orang macam tu. Macam rumah saya peti ais second hand. Mesin basuh pun mesin basuh second hand. Saya dah pakai peti ais tu dah dekat 10 tahun dah. Second hand je, tak pernah rosak. Okey, tilam. Sama juga kiraan dia. Nampak? Dia hutang selama 24 bulan. Handphone kan biasa kan ada hutang handphone. Yang iPhone terbaru berapa? iPhone 11 13 kan? Tak tahu Dah lah. 13 dah? Tak tahulah. 13 ke 12. Sama tak tahu. Sebab 11 dah ada dah. Dah keluar Saya tak lah. tahu yang handphone ni. Saya tak ingat lah. Saya mana nak boleh tahu. Saya tak pakai Saya Mia tahu. Okey. Samalah komputer yang saya tengah pakai ni. Saya beli second hand, kalau beli baru 1,000 lebih lah. Saya beli second hand 350 je. Komputer yang saya tengah pakai ni 350 je saya beli.
Boleh online, boleh pakai Zoom, boleh main game, boleh Oh. kena pandailah. Kalau kita nak sesuatu, kita nak buat sesuatu, kita nak jimat. Tapi kalau kita pandai jaga dan kita pandai membeli sesuatu tu pada harga yang murah, jadi kita akan dapat keuntungan daripada situlah. Tetapi kalau kita tak pandai, kita main beli je baru, asyik beli baru. Tapi kalau beli baru pun dia rosak juga, kita rugi. Ada setengah-setengah keadaan saya akan beli baru, benda-benda tertentu saya akan beli baru. Tapi macam handphone lah. Handphone, saya tengoklah, saya tak akan beli handphone yang harga ribu-ribunya, saya beli ratus-ratus je. So saya akan beli baru sebab handphone ni kalau korang perasan, tiap-tiap tahun mesti ada benda baru kan. Bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan. Bulan tu. Saing. Kalau tiap-tiap hari pening. Kan. Jadi dia tiap-tiap bulan akan berubah. Jadi sebab itulah benda tu berubah. Ada orang yang jenis banyak duit tiap-tiap bulan tukar handphone. Lebih rajin tu. Kerja betul. Dah dia ada duit suka hati dia lah tukar handphone banyak kali pun tak apa. Okay, ada. Contoh kalau rumah. Ada kawan dengan teacher, kawan teacher kot tak selasa. Dia ada berbelas-belas biji rumah. Wah. Tapi dia bukan orang kaya. Dia bayar lagi lah. Macam dengan teacher, macam mana dia boleh dapat berbelas-belas biji rumah? Macam mana dia boleh beli sampai berbelas biji rumah? Sebab rumah yang pertama dia beli, dia dah beli, dia sewakan. Jaga akaun bank berapa bulan, kau orang bayar sewa tu. Lepas tu dia pergi bank, apply loan lagi, beli rumah kedua. Lepas tu dia sewakan. Berapa bulan, orang bayar kan dalam akaun dia kan, orang bayar, akaun kan masuk duit. Jadi bank nampak ada duit masuk, beli rumah ketiga, beli ke rumah keempat, beli rumah kelima. Biasanya kalau bank kita, contoh kalau kita pinjam dengan bank tu tengok kita bayar cantik, biasanya bank tu akan bagi loan lagi kat kita. Faham tak? Dia pinjam lah tadi. Dia pinjam bank lah, takkan nak beli cash. Pisang lah dia. Yakin sangat. Pisang lah tu. Yakin sangat dia. Pisang kan? Okay? Memang macam tu caranya. Jadi dia banyak harta lah. Sebab rumah ni pada waktu tahun yang tertentu dia akan ada satu harga di mana dia harga akan naik tiap-tiap tahun. Jadi pada contoh antara 5 hingga 10 tahun kalau dijual dia akan dapat keuntungan. Okey? Sebab itulah orang sanggup berhutang untuk beli rumah untuk sewakan. Okey, boleh faham? Sebab itulah saya kata tadi, bila korang dah kerja, benda yang pertama ialah korang kena beli ialah rumah. Tadi Rumah. Yang kata tadi rumah kan? Iman Shah. Kereta. Yang nak beli rumah Kemal. Tapi ya ke Kemal? Kan? Hani lagi best beli makanan. Dia kata belanja family. Betul lah. Kalau gaji pertama dapat, lepas tu simpan sikit, lepas tu beli rumah. Sebab harga rumah sekarang ni lagi lama korang tunggu lagi mahal. Okey, nampak? Itulah maksudnya korang belajar bab pelaburan. Okey. Nanti minggu depan saya akan tunjuk beberapa lagi soalan pasal hutang rumah, hutang rumah, ada hutang-hutang lagi yang saya akan tunjuk. Okey, pengiraan saham nanti saya akan tunjuk minggu depan last lah. Okey. Sebab kenapa bab ni penting, nanti bab masa form 4 korang akan belajar apa tu contoh nanti saya tunjuk saya tunjuk kat korang. Bukannya korang suka-suka je belajar bab-bab ni. Ada kaitan nanti form 4 ada lagi, hadap lagi muka sir kalau tulis dengan sir lah. Kalau dalam menyampah jangan tulis dengan sir. Okey. Tengok bab ni dekat korang. Korang sekarang ni korang menguruskan kewangan. Korang belajar cara kad debit yang disukai oleh dia. Mana tu? Oh, Allah. Kalau dia sampai form 5 besar dia. saya akan sebut muka kad debit ialah dia sampai form 5. Yes.
Sebagi Ah. saya satu Oh minit. my god. Oh my god. Okay, ni buat form 5, form 4, matematik pengguna. Wah. Kita akan belajar pengurusan kewangan. Macam mana nak simpan duit. Itu pun susah nak cerita, nak ajar, tapi memang benda baru. Nanti korang akan tengoklah macam mana korang nak uruskan kewangan untuk contoh nak beli pakaian sukan, nak beli basikal kan sekarang dah famous kan. Orang nak beli basikal kononnya nak beriadah. Rumah mesti dia. Kan? Pembelian telefon ni yang paling popular kan. Okay. Kita ni orang tak heran sangat, orang lebih herankan telefon pintar. Tetapi orang yang lebih memikirkan jangka masa panjang macam Sir akan fikir masa persaraan Sir, pendidikan anak-anak Sir. Maksudnya Sir nak simpan duit kat mana. Sebab tu Sir ada sebut tadi SSPN. Contoh, Sir simpan kat situ tujuannya adalah untuk pendidikan anak-anak Sir. Okey, ni masa form 4. Masa form 5 korang akan belajar percukaian. Korang belajar insurans. Lagi Itu susah sikit kan. Ya memang. Masa tu korang akan rasa macam ejen percukaian. Korang akan rasa macam orang yang jual insurans. Korang akan tengok nanti. Korang tengok, ni macam jual insurans je bercakap. Memang. Macam sekarang kan, kalau korang tengok macam, wah, cerita pasal kad kredit macam macam pegawai bank je. Betul tak? Form 3 jadi pegawai bank, naik form 4 ajar korang macam nak berjimat. Naik form 5 akan kutip cukai. Dia sampai kutip cukai, jual insurans. Okay. Sebab tu cara ajar tu kena ikut topik. Okay, kalau tidak kau tak suka belajar matematik. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Nanti minggu depan last kita belajar bab ni. Lepas tu kita akan masuk satu bab yang penting untuk korang masa form 4 nanti. Okay. Okay, nanti bila bulan 11 nanti korang akan sekolah, betul? Satu vaksin. Okay. Nanti bila sekolah dalam minggu pertama, minggu kedua, Sir akan teruskan online lagi. Masih akan teruskan online. Sebab nanti minggu pertama, minggu kedua tu korang kena bagi tahu Sir. Tanya-tanya dah cikgu yang ada periksa ke tidak. Okey, kalau cikgu kata tak ada periksa, Sir nak terus intro korang kepada bab form 4 terus. Okey? Awas sangat. Tak, bab form 4 bukan semua. Betul lah. Matematik BI dengan ADMAT lah, siapa yang nak ambil ADMAT. Setap, kalau lambat nanti lagi lambat kita mula lagi lagi susah nak ajar ya. Lagi lambat. Okey? Tapi nanti saya tunggu korang sekolah dulu. Kita belajar dulu bab form 3. Nanti korang dah sekolah, cikgu kata tak ada exam rasa. Okey, saya akan ajar bab form 4. Tunggu 2 minggu lah Sir. Lepas tu baru. Tunggu lebih kurang 2 minggu. Korang kan gila-gila sekolah. Tak tahu siapa yang sekolah dulu. Ada kumpulan A, kumpulan B ada kan? Tak ada lah? Dah, cikgu dah beritahu. Adalah kot tapi tak cakap lagi kot. Saya belum lagi. Betul lah. Hani belum lagi. Sekolah AJ macam anak Sir, kumpulan A. Sir saja pilih kumpulan A sebab banyak cuti. Boleh pilih? Sekolah rendah boleh pilih. Kita orang